Kemudian ada 3 kuliah hari ini, kuliah 1, 2 dan 3. So kuliah 3 kuliah tu saya harap kita boleh habis dengan cepat lah kan. Sebenarnya saya dalam office ni panas tau. Sekejap kena letak kipas kat bawah ni. Sebab apa? Sebab atas ni bising. Okey, jadi untuk yang masih berada di depan talian, yang di dalam talian di depan PC, okey, kalau nak buka nota kuliah tu tak ada jadi masalah. Saya juga akan share nota kuliah presentation di sini supaya mudah untuk penerangan. Dan sekiranya ada apa-apa soalan ketika saya bagi kuliah tu, jadi silalah. Jadi jangan kamu biarkan saya bercakap seorang-seorang tau. Mesti ada interpret. Gitu. Ya kalau tak nanti kan macam boringnya cakap dengan PC je kan. Okey. Sekejap Saya tengok gambar ni balik tadi. Saya tengok gambar di WhatsApp ni kan. Gambar you all semua ni lah. Nampak tu. Ada Abra, Hafizatul, Zaid, Hafiza, Afifah, apa tu? Jamiah Jumiza. Ya saya. Nurul Husna, Hamidah, Miyor, Mustafa, Kamal, Hakimah, Nurul Adilah. Semua-semua ni lah. Muda-mudanya korang ni. Semua muda-muda Muka muda, umur tua tu. Asyik, gitulah kan. Yang penting kita kekal muda. Dalam hati tu saya tahulah kan. Biasa orang kata biar umur je yang tua tapi sebenarnya hati tetap muda. Gitulah. Okey. Agak-agak ada orang yang berumur 40-an tak? Saya tak nak tahu umur korang exactly. Saya nak umur 40-an ada? Ada. 30-an? Tak ada. Ada, okey. 30-an ni awal 30-an atau akhir 30-an? Awal, okey. Okey dah tu. Jadi awal paling senior adalah awal 30-an. Okey. Paling muda. Saya 44 prof. Zahari. Tadi I nak VC sikit. Oh, okey. Nak VC saya terpaksa dia nak kadar sikit. Okey. Oh, Zahari 40-an. Okey, tak apa. So Zahari seorang je lah ni. Yang lain semua awal 30-an. Okey, tak apa. Dia tak ada masalah. It's okay. Ada yang berumur 20-an? Ada, awal, tengah ada, akhir pun ada. Okey. Okey, wah muda-mudanya. Patutlah, itulah saya kata. Muda-muda betul lah ni, macam anak saya je sebenarnya. Gitu jadi tak apalah. Whatever it is, you're still young. Tengok macam saya ni. Saya ni dah umur berapa? You tahu umur saya berapa? Umur nak pencet. 26. 25. 63. Terima kasihlah Mio. 63 Zahari. Kata dah pencet dah. Kata dia awal kata dah pencet dah. Memanglah pencen tak semestinya 63. Bukan Orang pencen 50 pun boleh pencen. Bukan 63 lagi lah. Betul dah. Alah, tak apalah. Berapa Khairul? 43. Berapa Khairul? 23? Saya tak tahulah sebenarnya apa korang nampak dan apa korang nampak di skrin masing-masing ya. Tapi memang betul lah Zahari, saya nak pencen. Belum pencen lagi. Saya nak pencen dan sudah di hujung perkhidmatan. Okey.
dan dia berpencen wajib. Maksudnya yang wajib tu 60 lah. Jadi umur saya adalah 59. Tahun depan saya 60. Jadi semua ni adalah anak-anak dan cucu-cucu je, tahu. Nak bagi tahu jugalah. Tapi begitulah. Walaupun kita ni telah di penghujung-penghujung usia seperti itu, ya, tapi in terms of kita menyampaikan ilmu tidak akan berakhir sehinggalah kita masuk ke liang lahat. Sedihlah pula kan. Okay, anyway. Jadi itu nak tanya umur tu bukan apa, supaya bila saya menerangkan nanti ataupun mencari contoh-contoh yang sesuai tu, jadi saya tahulah kumpulan saya ni adalah kumpulan yang at this middle age people. Jadi pelajar-pelajar yang dalam middle age. Kalaupun yang 20-an tu kira middle yang muda. Tapi tak adalah yang dah 5 series tu tak ada. Jadi saya seorang je lah. Okay, anyway. Jadi itu adalah just nak tahu kita punya ni lah. Okay, jadi saya akan beri kuliah yang pertama ni. Okay, sekejap ya. Saya buat dia punya presentation dulu. Apalah pula saya pergi ke sini. Dia tak boleh macam tu. Okay, saya tutup video saya dulu supaya dia lagi ni. Okay, your entire screen. Select window. Kuliah. Salah, bukan kuliah. Entire, this one. Okay, now. Okay, boleh nampak ya? Boleh. Okay, Boleh. saya pergi pada mode presentation sekejap Mana ni mode presentation ni? Okay. Ini height. Okay. Alright, so kuliah pertama kita adalah konsep pemikiran. Jadi kalau di dalam buku itu pun sebenarnya chapter 1. Ada yang dah membeli buku Ada, baru ada. Okay, cantik. So apabila ada tu bolehlah you all tengok buku juga. Sekejap saya tutup dulu ni. Okay. Okay, yang ini dalam kuliah kita yang pertama ni ada beberapa perkara yang sepatutnya kita capai lah. Yang pertama sekali adalah ini adalah konsep yang asas sekali. Kita nak tahu tentang pemikiran, apakah makna pemikiran itu dan bagaimanakah pemikiran itu, proses pemikiran itu berlaku dan apa perkaitannya dengan kehidupan kita seharian. Okay? Dan juga tindakan yang kita lakukan. Yang kedua ialah memahami kepentingan dan tujuan pemikiran. Kita nak tahu jugalah, memanglah kita kata takkanlah Prof ni pemikiran pun nak tahu ke apa tujuan kita berfikir. Sukatilah. Betul. Jadi kita kena fahamlah kepentingan dan tujuan seseorang itu melakukan pemikiran. Okay? Yang ketiga, mengenal pasti apa dia faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran kita. Jadi ini mungkin banyak faktor-faktor yang kita sebenarnya perkara tu perkara yang biasa, tetapi kita tak perasan. Sebenarnya itu adalah satu perkara yang memberi kesan kepada cara pemikiran kita. Okay? Yang keempat adalah membincangkan peranan otak dalam konteks pemikiran. Jadi apa beza otak dengan juga minda yang ada di dalam pemikiran kita, ya. Okey. Saya pergi pada slide yang pertama ni. Beberapa perkara ada di sini, beberapa perkataan fikir, memikir, fikiran, pemikiran, berfikir, pemikir. Okey. Mari kita berikan tugasan yang pertama ini untuk kita punya brainstorming kita yang pertama. Ini set induksi kita, ya. Kepada Abra.
Abra, kamu ajar BM kan? Ya. Okey. Cuba kamu bagi saya definisi tentang fikir. Definisi yang fikir. Ah. Fikir dia bermakna ilmu pengetahuan yang dia ada lah. Fikir adalah pengetahuan sedia ada. Fikir tu maksudnya idea tak saya tu ilmu lah. Okey, tak apa. Walaupun guru BM, dia terfikir-fikir juga kan? Apa makna fikir? Apa makna fikir? Okey, apa makna berfikir? Makna berfikir maknanya kita tengah mencari idea macam tu. Dia tengah mencari idea. Tak kisah, bros. There's nothing right or wrong sebenarnya. Saya cuma nak tahu je, pernah tak kita terfikir perkataan pemikiran tu dari kata dasarnya adalah fikir. Pernah tak kita terfikir makna fikir? Gitu. Okey. Mari kita tanya Jumiza lah. Nur Jumiza. Dalam mana banyak-banyak ni, fikir, memikir, fikiran, pemikiran, berfikir, pemikir. Yang mana satu kamu nak bagi definisi? Pemikiran. Okey, pemikiran. Apa tu pemikiran? Pemikiran ni satu proses penakulan untuk dia menyelesaikan untuk dia menyelesaikan sesuatu masalah dengan menggunakan daya pemikiran dia lah. Bukan semata-mata untuk menggunakan logik. Okey. Tu kamu baca daripada tak. Lepas tu untuk mencari sesuatu makna. Okey. Untuk mencari sesuatu makna ataupun apa yang kita nak faham lah tentang sesuatu benda tu. Alright. Okey. Itu pandangan Jumiza. Dia kata pemikiran ni adalah sesuatu proses. Proses untuk yang lain-lain tu lah. Tak apa. Lagi, siapa lagi? Syukur. Mama Syukur. Ya. Ada Mama Syukur di talian? Okey. Kamu pilihlah mana-mana satu perkataan tu, kamu bagi definisi. Jangan kamu bagi fikir dengan pemikiran, tu dah kena ambil. Kamu ambil pemikir, berfikir, fikiran atau memikir. 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 Apa dia arti memikir? Memikir ni satu proses untuk menyelesaikan masalah, bukan? Satu proses untuk menyatakan masalah. Menyelesaikan masalah. Satu proses untuk menyelesaikan masalah. Saya pun tahu. Lagi? Kamu nak hurai lagi? Silakan. Ada lagi? Tak tahulah. Okey. Lagi? Sekejap saya ada call important ni. Sekejap. Yahudi. Saya tengah bagi kuliah ni. Okay. Siapa yang positif? Okey, jadi staff dia positif tapi yang lain-lain nak pergi ke tu bukan positif. Semua jadi kontak rapat ke?
Oh. 11 hari bulan lama lagi. Teruskan je, tetapi kena jaga SOP. Kemudian yang positif tu betul-betul kena pastikan tak ada lagi yang jangkitan daripada positif tu. Bukan, yang positif tu takut dia telah memberi jangkitan kepada yang lain. Jadi kena tengok juga yang lain-lain, tengok for symptom. Yang lain-lain tu, so kalau begitu Odi, sebelum pergi tu minta semua saliva test dululah. Kan? Sebab jangkitan ni boleh hari ke-3, ke-5, ke-7. Tak apa. Yes. Jadi tak apa. Kita ambil pendekatan kita macam tu. Dia saliva test sebelum mereka pergi. Kemudian bila nak balik nanti, selepas dia balik, isolate for 3 days and then after that dia saliva test lagi sebelum dia ni lah. Okay. Alright. Okay, bye. Okay. Kita balik lagi kepada sini. Memikir dah, fikir dah, pemikiran dah, tinggal pemikir, berfikir, fikiran. Okay. Siapa lagi? Cepat. 3 orang. Pemikir, Prof. Pemikir. Berfikir. Siapa tu? Ashikin. Pemikir. Ashikin. Ya. Okay. Apa dia? Pemikir ni individu yang menghasilkan sesuatu pandangan. Okay. Pemikir adalah individu yang menghasilkan sesuatu pandangan. Alright? Ya. Okay? Alright. Okay. Pemikir. Ada 2 lagi. Berfikir dan fikiran. Okay. Siapa tu? Berfikir, Mustafa. Okay, berfikir. Siapakah? Mustafa. Okay, Mustafa. Apa dia? Menggunakan akal untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Menggunakan akal untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi berfikir tadi apa beza dengan memikir tadi ya? Memikir. Tadi siapa pun ada sebut benda yang sama. Tapi tak apa. Ini just for discussion saja sebenarnya. Tak apa. Dia apa tadi Mustafa berfikir ialah menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah. Masalah. Okay, tak apa. Last but not least, fikiran. Siapa nak cuba? Fikiran. Fikiran tu apa pula? Mari kita tanya. Siapa tu? Nur Qurrataini. Sebenarnya Nur Qurrataini, saya tengah zoom nama kamu ni tau. Wah, ada telefon. Sebab saya tengok nama ni kat mana yang susahnya aku nak sebut nama ni. Nur Qurrataini. Tiba-tiba Nur Qurrataini muncul. Baiklah, apa itu fikiran? Fikiran tu macam daya berfikir atau daripada akal, ingatan ke macam itulah. Daya fikiran, daya berfikir. Okay. Fikiran adalah daya berfikir. Fikiran adalah daya berfikir, ingatan. Apa? Macam mana? Cuba ayat dia. Fikiran adalah daya berfikir daripada akal ataupun ingatan macam itulah. Dia mengingat sesuatu macam tu. Akal ni ingatan ke? Akal ingatan. Tak apa. Nanti kamu akan sebenarnya, saya tanya soalan-soalan ni, soalan-soalan fikir, memikir, fikiran, pemikiran, berfikir ni sebenarnya kita tak pernah terfikir pun nak membezakan antara fikir, memikir, fikiran, berfikir dan sebagainya kan. Hari ini adalah hari dalam sejarah you all bahawa you all kena fikir tentang fikir ni. Fikir tentang fikir. Jadi fikir tu apa, memikir tu apa, fikiran, pemikiran, berfikir, pemikir. Dia ni adalah sama tapi tak serupa. Ada yang sama, ada yang tak serupa. Dan apa pun dia adalah, dia tu berasal daripada kata dasarnya.
Kata dasarnya di sini adalah fikir. Dia adalah kata nama, fikir. Okay. Kemudian daripada fikir tu, kita nak jadikan dia kata, apa tu? Apa dia Abra? Kata kerja. Oh, kata-kata. Kata awalan, kata akhiran, kita tambah awalan dan akhiran. Kemudian ataupun dia jadi kata kerja. Dia jadi satu proses. Dia tu ada perbuatan. Adakah dia ni adalah output? Yang mana satu input, yang mana satu proses, yang mana satu output. Jadi nampak tak? Perkataan tu fikir je. Dan subjek ini dipanggil pemikiran. Tetapi adakah betul kita ini adalah ahli pemikir? Seperti yang disebut tadi, makna pemikir itu adalah individu yang menghasilkan sesuatu idea. Adakah setelah kamu buat kursus 4 PPP 4023 kamu adalah ahli pemikir? Jadi sebenarnya setiap perkataan-perkataan yang saya paparkan ini sebenarnya mempunyai maknanya tersendiri di dalam konteksnya tersendiri. Okey. Jadi kita dari masa ke semasa kita akan tengoklah perkataan-perkataan ini, pemikir tu apa, berfikir tu apa dan sebagainya. Tak ada jadi masalah. Jawapan yang you all bagi tadi semua tu adalah jawapan dia. Tetapi dalam konteks yang berbeza-beza. Ya. Sebab tu kadang-kadang bila saya tanya perkataan tadi, akal tu adakah akal tu adalah idea? Idea tu pula apa? Okey. Ataupun adakah dia adalah hasil ataupun perbuatan atau dia tu adalah proses. Okey. Jadi tak apa. Ini adalah permulaan. Kita nak tahu makna sebenarnya apa makna pemikiran itu. Okey. Now, siapakah ahli fikir atau pemikir? Jadi tadi kan telah disebutkan pemikir itu adalah individu yang menghasilkan sesuatu idea. Okey, soalan saya di sini berdasarkan kepada gambar ni, Plato, Sokrates, Aristotle, Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun. Mereka ini adalah ahli fikir. Kalau kita pergi the next slide pun, Albert Einstein, John Dewey, Ruggiero, De Bono, semua ni adalah ahli pemikir. Okey. Soalan saya ialah, mengapa mereka dipanggil ahli pemikir? Kenapa kita letak di sini? Siapakah ahli fikir atau pemikir? Siapakah mereka ini? Plato, Ghazali, Imam Al-Ghazali. Kalau tak tahu Imam Al-Ghazali, tak tahulah saya. Okey? Atau Ibnu Khaldun. Mesti semua 24 orang ni kenal siapa Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Mungkin tak semua kenal Plato, Aristotle, Sokrates. Mereka juga sahabat-sahabat saya yang tinggal di zaman Flintstone dulu. Okay? Mereka semua adalah sahabat-sahabat kita. Ataupun Albert Einstein. Orang yang sebenarnya pada zamannya dulu adalah selalu gagal di dalam peperiksaan. Tetapi akhirnya menjadi suatu ahli pemikir yang sehingga hari ini tidak ada orang yang boleh challenge, mencabar dia punya teori ini. E equals to MC kuasa 2. Artinya nothing travel faster than light. Dan dia ni mati Albert Einstein mati dalam keadaan yang tragis, di mana otaknya telah dibedah. Okey, tak apa, itu kemudian nanti. Okey, De Bono baru je mati. Okey. Ruggiero saya tak pasti sudah mati ke belum. Tapi De Bono baru juga. Baru tu maksudnya dalam gambar semua ni De Bono paling yang paling last lah mati. Yang lain sudah. Ya. Oh, gerakkan slide ke? Oh, you all tak nampak saya gerakkan slide? Tak. Tak nampak. Lah. Ini slide 1.
Ayo, saya cakap seorang-seorang lah ni. Okey. Salah ni kan? Jap. Lah. Tapi tu ada slide ni. Macam mana saya nak buat dia, saya nampak dia di sini Sekejap. Stop presenting. Saya pergi pilih lain kot. Pergi a window. Select window. Okey, ni kamu nampak apa? Albert Einstein. Albert Einstein. Okey, nampak dalam bentuk ni lah kan, bukan dalam bentuk slide presentation kan? Bukan. Dia Okey. tapi ada slide banyak-banyak. Okey. Kalau saya tukar pergi slide presentation. Okey, contoh saya pergi ni. Kamu nampak siapa? Plato. Nampak tak kawan saya ni? Plato, Aristotle. Nampak tak guru saya? Imam Al-Ghazali. Albert Einstein di Bono. Slide yang tadi. Tak nampak. Yang tadi juga. Alah, asal ni. Apa ini? Ini kamu nampak apa? Masih di Bono? Ya, masih Ya. di Bono. Boringnya. Okey. Dia tak nak kot begitu. Okey. Sekarang kalau yang ini boleh tak nampak pergerakan ni? John Lee. Okeylah. Dia tak nak dalam bentuk tu kot. Okey, tak apalah. Saya tak buat dalam bentuk slide show. Jadi saya buat dalam bentuk macam ni je lah. Nak buat macam mana? Dah tak boleh. Boleh kasih besar dia. Nak siapa menangis tu? Okey. Siapakah pemikir ni? Plato, Imam Ghazali, Aristotle dan sebagainya. Jadi kenapa mereka dipanggil ahli fikir? Ada tak siapa-siapa boleh respon? Kenapa mereka dipanggil ahli fikir atau pemikir? Sebab mereka ilmuwan, tokoh ilmuwan. Mereka ahli ilmuwan. Tokoh sebab mereka tokoh. Karya apa? Mereka tidak bukannya karya betul, dia telah menghasilkan banyak karya, tetapi bukan karya pemikiran. Mereka banyak menghasilkan falsafah. Yes. Falsafah tentang sesuatu perkara ataupun dia bercerita tentang fenomena sesuatu keadaan ketika itu mengikut bidang masing-masing. Contoh. Okey, kalau Imam Al-Ghazali, dia tu kalau di dalam perspektif Islam, Imam Al-Ghazali ni biasa kita akan sebut bila kita membincangkan tentang apa? Konteks dia apa? Konteks pendidikan Islam. Konteks pendidikan, ilmu pendidikan macam PDP lah kan. Pengajaran, pembelajaran, maksudnya di dalam konteks belajar dan mengajar. Apa yang diajar, apa yang dibelajar tu banyaklah perkaranya. Tetapi kita nak memberitahu tentang bagaimana Imam Al-Ghazali ni boleh melahirkan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan kehidupan, dengan subjek, dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Okey. Kalau contohnya Sokrates, you all di dalam pengajian-pengajian Islam ni belajar juga kan tentang Plato, Aristotle ni? Tak belajar masa degree? Belajar. Mesti ada belajar juga falsafah-falsafah yang telah dihasilkan oleh Plato, Aristotle, Sokrates. Mereka adalah pemikir-pemikir barat yang muncul pada zaman
Renaissance misalnya, sebelum zaman Renaissance mereka telah melakukan pemikiran-pemikiran atau melakukan dia cuba memberi jawapan terhadap fenomena sosial yang berlaku ketika itu. Ketika manusia tidak tahu tentang kewujudannya. What is the purpose of life? Apa yang berlaku kepada manusia? Mengapa manusia begini? Mengapa manusia begitu? Jadi semua ini adalah berlaku pada zaman itu. Jadi mereka ini, kenapa mereka ini begitu berminat tentang memberi penerangan tentang sesuatu perkara? Kenapa agaknya? Sebab mereka berfikir. Sebab mereka berfikir. Kenapa mereka berfikir? Kita tak berfikir ke? Fikir, maybe sebab diorang nak ambil tahu, ada perasaan ingin tahu yang lebih kuat. Ada perasaan ingin tahu yang lebih kuat tentang sesuatu kan? Maksudnya dia ada keinginan untuk melakukan sama ada, tak kisah minat dia tu tentang apa, tak tahulah, tapi mungkin tentang ada wujud satu masalah, ada wujud satu isu, ada wujud sesuatu perkara yang perlu penerangan, yang perlu penyelesaian. Jadi mungkin pada zaman itu di mana dia lihat tentang tingkah laku manusia. Mengapa manusia melakukan seperti ini? Apakah yang berlaku? Jadi pada zaman itu, itulah yang mereka fikirkan. Tetapi kalau kita lihat mereka ini, macam contoh ahli falsafah ini, Plato, Aristotle, Socrates, Ibn Khaldun, Al-Ghazali dan sebagainya ni, bila kita lihat dia ni, mereka melahirkan satu falsafah. Ikutlah falsafah apa yang mereka nyatakan itu. Jadi falsafah tu apa sebenarnya? Mereka ni dikatakan sebagai ahli falsafah. So falsafah tu apa? Falsafah tu adalah hasil pemikiran. Falsafah adalah hasil pemikiran. Jadi kalau kita berfikir sekarang, sekejap lagi aku lapar dan nak fikirlah tentang menu apa hari ni, nak makan nasi Arab, contohlah. Adakah itu falsafah? Bukan. Jadi falsafah tu apa? Filosofi, falsafah. Kenapa mereka ini kita panggil ahli-ahli falsafah juga? Suatu pegangan yang mereka telah hasilkan tu. Pegangan yang mereka hasilkan? Diorang mengkaji, Prof. Mengkaji. Kaji apa? Contohnya macam Aristotle, dia beritahu yang dunia ni wujud sejak azali. Tapi saya tak ingat saya pun tak ingat. Imam Ghazali ada cakap yang Aristotle ni salah lah. Kewujudan tu bukan sejak dari azali, tapi daripada tiada ke ada. Iaitu Allah lah ciptakan Ghazali. Maksudnya falsafah Ghazali berbeza dengan Aristotle dari segi kewujudan dunia ni. Okay. Very good. Bercakap tu siapa tu? Siapa? Mustafa. Mustafa. Okay. Itu Imam Ghazali menerangkan tentang kewujudan manusia. Aristotle juga bercakap mengenai kewujudan manusia. Tetapi pandangan Aristotle agak berbeza dengan Imam Al-Ghazali. Dan kalau Aristotle tu hidup pada zaman sama dengan Al-Ghazali, mungkin mereka akan duduk semeja dan akan berbincang mengenai kewujudan manusia. Tetapi itu tidak berlakulah sebab Aristotle hidup di zaman lain dan di tempat yang lain. Al-Ghazali di tempat yang lain. Al-Ghazali duduk di mana? Okey, tak apa. Nanti kita ini dah sebenarnya dah go beyond sebenarnya. Sebenarnya apa yang saya nak terangkan di sini adalah
mereka ini adalah ahli pemikir di dalam konteksnya masing-masing. Okay? Mereka hidup dalam zaman yang berbeza. Mereka hidup macam contohnya, kalau saya tak silap lah, antara Plato, Aristotle dan Socrates, ada yang guru, ada yang anak murid. Saya rasa Plato ni adalah cikgu kepada Aristotle. Jadi bila dia berbincang bersama gurunya, bersama-sama duduk dan berfikir tentang sesuatu perkara, there's